Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Dalam minggu yang lepas saya ada bercerita tentang watak Yahudi di Madinah dan saya telah sebut satu nama kabilah spesifik di Madinah iaitu Bani Qainuqa. Kita kena ingat nama ni sebab nama ni kita kena belajar banyak apa yang berlaku kepada mereka sebab berulang pada zaman kita ni apa yang mereka buat Bani Qainuqa ataupun the Qainuqa tribe ialah salah satu daripada kelompok Yahudi yang ada di Madinah yang paling berani dan paling degil dan paling selalu memprovokasi dan mengancam Islam. Ceritanya kali ni kita nak baca ialah apabila Rasulullah SAW balik daripada perang Badar. Orang Yahudi sakit hati, dia orang nak orang Islam ni kalah tetapi rupa-rupanya menang kan. Jadi apabila Rasulullah balik daripada perang Badar, satu hari Rasulullah kumpulkan semua Yahudi Bani Qainuqa ni. Bani Qainuqa ni dia ada pasar dia sendiri. Sebab apa mereka ni seperti yang telah saya sebutkan, mereka ialah di kalangan pakar-pakar pembuat besi, maknanya buat peralatan-peralatan daripada besi dan daripada emas, tukang besi, tukang emas. Dan kebanyakan yang mereka buat ialah senjata. Jadi mereka ni di kawasan pasar mereka ni, di situlah orang-orang Madinah ni beli senjata. Pembekal senjata Madinah ni boleh katakan Bani Qainuqa lah. Kan? Dan mereka kaya sebab dulu macam yang telah kita sentuh sebelum ni. Dalam perang di antara Aus dan Khazraj, mereka ni lah yang duk bekal senjata ni. Jadi lama sedap ambil untung ni daripada perang-perang orang semua ni. Jadi Bani Qainuqa ialah Bani yang kaya. Dan dalam Bani inilah adanya seorang taikun yang nanti saya akan ceritakan satu cerita menarik tentang beliau, tentang dia ni, iaitu Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini satu taikun Yahudi. Nanti cerita dia menarik, nanti kita akan sentuh waktu lain. Tetapi dia ni juga datang daripada Bani Qainuqa. Maknanya ni satu Bani yang elit lah. Elit Yahudi di Madinah. Jadi apabila Rasulullah balik daripada Badar, Rasulullah kumpulkan mereka. Apa kata Rasulullah SAW kepada mereka semua? Ya ma'syara Yahud, wahai sekalian orang-orang Yahudi, aslimu, masuklah Islam. Okey, kamu dah sign Sahifah Madinah, tapi sekarang ni aku mengajak kamu baik-baik ni. Masuklah Islam. Qabla an yusibakum misla ma asaba Quraisyan. Sebelum akan ditimpa kepada kamu ni apa yang ditimpa kepada orang-orang Quraisy. Now you see, dalam perang Badar, jika kamu mensyirikkan Allah, itulah dia balasan yang Allah tentukan. Kan ramai orang mati, akhirnya jadi miskin dan sebagainya. Jadi orang-orang Yahudi semua, aku pesan baik-baik, masuklah Islam. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan orang Yahudi Bani Qainuqa ini? Kata mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, kau janganlah nak mengancam-ancam kami ni. Kau tak payahlah nak cakap hebat sangat depan kami ni. Yang kau lawan dengan Quraisy itu semua orang yang tak pandai berperang. Patutnya kalau kau nak tunjuk kau ni hebat sangat, peranglah dengan kami. Ni statement penting daripada Bani Qainuqa mencabar Nabi SAW untuk berperang. Maknanya Nabi cakap elok-elok. Dia kata tak payahlah. Kalau betul kau ni hebat, mai lawan dengan kami. Berperanglah dengan kami. Dan dicatatkan dalam buku Rahib Maktum ini, mereka ada seramai 700 orang pahlawan perang dalam Bani Qainuqa itu sendiri. Maknanya dalam konteks Madinah tu kira kuat jugalah. Ada satu kelompok yang ada power lah, ada kuasa lah kalau nak berperang tu. Jadi ketika mereka mencabar Nabi ini, turunlah ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, surah Ali Imran, qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan dan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat pulang. Dan seterusnya ayat ke-13 surah Ali Imran, Allah bercerita secara ringkasnya, saya sebutkan. Allah kata, wahai orang Yahudi, tidakkah kamu lihat dalam satu peperangan iaitu Badar, apabila bertembungnya dua kelompok iaitu orang Islam dan orang Quraisy. Maknanya ada orang Islam dan ada orang kafir. Yang satu itu telah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menang dengan besarnya. Itu sepatutnya menjadi satu pelajaran bagi orang-orang yang boleh berfikir. Ini maknanya Allah sendiri mengancam kepada Yahudi Bani Qainuqa ni. Kenapa berani sangat untuk mengisytiharkan perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah tidak reaktif. Rasulullah tidak
terjentik dengan cabaran tersebut dan Rasulullah bersabar lagi. Tak apa. Kita bagi masa kepada mereka ni untuk mereka ni berfikir. Cumanya berlaku satu peristiwa. Berlaku satu peristiwa di pasar Bani Qainuqa yang telah men-trigger tindakan seterusnya daripada Rasulullah. Apakah peristiwa tersebut? Satu hari, ada seorang wanita dari kalangan Arab. Maknanya bukan orang Yahudi lah, penduduk Madinah di kalangan Arab. Orang Islam. Dia pergi ke pasar tersebut dengan memakai pakaian wanita yang menutup aurat lah, berjubah mungkin ketika itu kan. Jadi pakai macam tu. Jadi dia pergi untuk adalah urus niaga dia di pasar tu. Jadi dia duduk hampir dengan ada satu kawasan ataupun dia duduk di satu kedai ni lah. Maknanya kedai ni tukang besi Yahudi punya. Apa tukang besi ni buat? Tukang besi ni saja nak menyakat. Ini perangai Yahudi juga, dia suka intimidate. Dia suka sakat dan kacau orang Islam, khususnya orang-orang perempuan ni. Orang perempuan ni pakai eloklah berjilbab, tutup semua kan. Tapi bila duduk dekat dengan tukang besi tu senyap-senyap dia taruh paku. Dia ketuk paku dekat kain jilbab perempuan ni, kain jubah perempuan ni, supaya kalau perempuan ni nanti bangun, tercabut. Dan betul-betul terjadi. Jadi bila muslimah ni tadi nak bangun, tercabut kain jubahnya. Disebabkan oleh paku yang diketuk oleh Yahudi ni, tukang besi ni tadi di pasar itu. Jadi malulah kan, ternampaklah aurat muslimah ini, dan orang-orang Yahudi yang ada di sekeliling ketika itu, di pasar ketika itu, ramai-ramai menggelakkan muslimah ini. Jadi muslimah ini pun memanggil orang-orang Islam yang ada ketika itu, dan seorang lelaki dari kalangan muslimin datang ketika itu dan terus membunuh Yahudi tukang besi yang buat perangai tadi ni. Dan ini telah mencetuskan kekecohan. Dan respon pula daripada orang Yahudi datang dan bunuh pula lelaki Muslim ni tadi. Jadi keluarga lelaki Muslim yang dibunuh ni tadi pun menyampaikan cerita ini kepada Rasulullah SAW. Dan ini telah menjadikan sebab kepada Rasulullah. That's it. Rasulullah tidak lagi akan duduk senyap. Rasulullah perlu ambil tindakan tegas. Selama ini, semenjak daripada Rasulullah sampai di Madinah, sampailah habis Perang Badar, 2 tahun. Kan? Jadi peristiwa ini berlaku pada tahun 2 Hijrah. Dalam 2 tahun ini, Rasulullah tidak pernah buat sebarang tindakan yang bersifat menghukum kepada orang Yahudi. Rasulullah bagi ruang untuk mereka ni honor the agreement yang telah mereka sendiri setujui bersama dengan Rasulullah SAW. Tetapi peristiwa demi peristiwa, perangai demi perangai yang dibuat khususnya oleh Bani Qainuqa ini, akhirnya pada peringkat ini Rasulullah memutuskan bahawa kita mesti mengajar mereka dengan cara yang tegas, iaitu kita mesti melancarkan serangan kepada mereka. Rasulullah ingin menyerang Bani Qainuqa di tempat mereka sendiri. Jadi Rasulullah SAW pun mengumpulkan orang-orang Islam dan diketuai oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah mengarahkan kepada Sayyidina Hamzah membawa panji untuk pergi ke tempat Bani Qainuqa. Dan Bani Qainuqa ni, perangai mereka ni, dia duduk dalam ketakutan. Orang yang kaya tapi takut. Jadi dia duduk di kawasan yang terpencil dan dikelilingi oleh tembok-tembok. Ini memang perangai orang Yahudi. Dan dia duduk jauh daripada orang lain dan dia akan bina tembok-tembok. Kononnya nak rasa selamat lah. Jadi Rasulullah membawa semua orang, beberapa tentera Islam, mengumpulkan tentera Islam. Dan dicatatkan ini berlaku juga pada bulan Syawal tahun 2 Hijrah. Maknanya baru je lah habis Perang Badar tu. Tak berapa lama ni. Kan? Syawal tahun 2 Hijrah. Maka Rasulullah pun pergi dan mengepung kawasan Bani Qainuqa ini. Dan ketika ini Bani Qainuqa sebenarnya tak boleh nak buat apalah, walaupun mereka ni tadi berani sangat tu. Sebenarnya bila dah kena kepung dengan tentera Islam dan Rasulullah sendiri ada di situ, ketuanya pula Sayyidina Hamzah, mereka ketakutan. Jadi apa nak buat? Kat sini kita nampak ada satu lagi watak yang penting yang berkait dengan orang Yahudi, iaitu watak munafik. Muncullah ketika ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kita kena kenal nama dia ni. Ketua segala munafik. Abdullah bin Ubay ini asalnya orang Yahudi, tetapi dia menyamar masuk Islam. Dan disebut dalam buku Rahib Makhtum ini, pada ketika peristiwa ini berlaku, Abdullah bin Ubay baru je sebulan masuk Islam. Tapi kita tengok baru sebulan masuk Islam, dah tunjuk perangai dia. Inilah orang munafik. Ketika Rasulullah mengepung, dan diceritakan ketika ini, kepungan itu berlaku 15 hari lamanya. Jadi orang kat dalam yang kena kepung ni, Yahudi Bani Qainuqa yang dikepung ni agaknya dah pressure. Jadi Abdullah bin Ubay ni memainkan peranan dia. Apa dia buat? Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, buat baiklah dengan mereka ni.
saya rasa kita tak payah serang lah. Dia cakap ni kononnya dia macam orang Islam lah. Dia pujuk Rasulullah untuk tidak menyerang. Kan Rasulullah tengah kepung, tunggu masa je ni. Kalau orang Yahudi tak nak menyerah diri, kita akan serang. Tetapi Abdullah bin Ubay berkali-kali memujuk Rasulullah SAW, menggunakanlah segala ayat dan segala modal dia, pujuk Rasulullah untuk tidak menyerang Bani Qainuqa ni. Jadi Rasulullah SAW tahu Abdullah bin Ubay ni siapa asalnya, dan Rasulullah pun mungkinlah secara wahyunya Rasulullah mungkin tahu siapakah sebenarnya Abdullah bin Ubay ni. Tetapi Rasulullah SAW bermuamalah dengan Abdullah bin Ubay ni sebagai seorang Islam juga. Dan sebab dia dah masuk Islam, dah mengucap syahadah dah. Jadi Rasulullah pun dengar cakap dia, dan Rasulullah pun kata, okeylah. Kalau macam tu, kali ni kita bagi chance lagi kepada Yahudi Bani Qainuqa ni. Kita tidak akan serang. Tetapi kita nak mereka menyerah secara baik. Kalau mereka tidak juga menyerah secara baik, kita akan serang juga. Maknanya Rasulullah consider pertimbangan ataupun pujukan daripada Abdullah bin Ubay on the basis Abdullah bin Ubay ini kelihatan seperti orang Islam dan Rasulullah melayannya seperti seorang Islam. Kan? Jadi akhirnya dengan itu Yahudi Bani Qainuqa pun ambil pilihan tersebut. Mereka memilih untuk menyerah diri dan menyerahkan segala senjata-senjata yang mereka ada, dan mereka sendiri keluar daripada kawasan tersebut. Rasulullah kata, please get out of this area. Jangan duduk lagi di Madinah ni. I do not want to see you. Jadi akhirnya disebabkan peristiwa ini, Yahudi Bani Qainuqa pun melarikan diri dan berpindah ke satu kawasan di Syam. Maknanya keluarlah daripada Madinah pergi ke utaranya, ke utara Madinah di Syam tu. Jadi harta-harta yang banyak yang ada di kawasan Yahudi Bani Qainuqa ini telah pun menjadi harta rampasan, dan Rasulullah pun mengambil harta-harta itu untuk dijadikan harta bagi umat Islam. Jadi itulah ceritanya serangan ke atas Bani Qainuqa. Tapi ini baru satu peristiwa pertama di mana Rasulullah berdepan dengan orang Yahudi. Nanti kita akan baca cerita ni tidak habis di sini rupa-rupanya. Yahudi ni sentiasa ada muslihat. Dan salah satu yang menariknya ialah nanti kita tengok bagaimana Rasulullah nanti buat sesuatu yang spesifik dengan salah seorang ketua Bani Qainuqa ini yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Taikun yang paling kaya di kalangan Bani Qainuqa ini. Jadi tuan-tuan, pengajaran apa kita boleh dapat di sini? Pengajarannya ialah orang Yahudi ni sampai masanya dia akan tonjolkan dan zahirkan bahawa dia ni benci dengan Islam. Dan dia akan cuba untuk provoke kita supaya mereka ini boleh berperang dengan kita sendiri. Tapi pada hakikatnya, seperti yang Allah sebut dalam Quran banyak, mereka ni sebenarnya satu bangsa yang walaupun kaya, walaupun kelihatannya berani, tetapi sebenarnya sangat penakut. Sangat penakut. Bila diserang, mereka akan lari bercicit-cicit. Jadi kenapa hari ni kita tak boleh nak serang orang Yahudi ni? Maknanya bukan Yahudi itu yang kuat sangat. Kita ingat hari ni Israel tu kuat sangat. Tidak sebenarnya. Tetapi yang kita ni yang bermasalah. Orang Islam ni yang masalah. Kita tidak bersatu. Kita tidak ada sensitivity. Orang Yahudi tindas kita macam-macam hari ni. Tapi kita tidak ada sensitivity untuk menunjukkan ketegasan dan mengajar kepada mereka bahawa kalau nak duduk sama-sama di tempat yang sama, we must honor. Kita mesti saling menghormati satu sama lain. Jadi tuan-tuan, perangai ni sebenarnya tidak semestinya hanya berlaku bagi orang Yahudi, tetapi dia juga satu pengajaran bagi mana-mana negara Islam. Di setiap negara Islam akan ada kelompok yang berperangai seperti Yahudi Bani Qainuqa ini. Dan jika kita jumpa orang yang macam ni, kita hendaklah mengambil sunnah Nabi SAW. Jika mereka cross the red line, maka kita mesti mengajar dengan pengajaran yang tegas. Setelah kita sedaya upaya dakwah sebelum tu. Tapi watak macam ni akan muncul. Itu pengajaran paling besar. Setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.